أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allahu Samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid, tidak beranak ia. Walam yulad, dan ia pula tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada siapa pun yang setara dengannya. Mana Allah tidak ada siapa pun yang serupa dengan Allah ataupun sepingkat dengan Allah. Nah, kerana Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan benda lain ataupun orang lain ada sifat kekurangan. Tak ada seorang habuk pun setara Tuhan. Tak ada setara seorang habuk pun, dan tidak ada siapa pun yang serupa dengan Tuhan ataupun sama tinggi dengan Tuhan. Walam yakul lahu, dan tidak ada baginya, bagi Allah, kufuwan, serupa ataupun kupu, ahadun, oleh seorang pun. Mana walam yakul lahu mumasilun fi khalqih. Nah, tidak ada bagi Allah Ta'ala seorang pun yang menyerupai Allah. Kufuwan mana mumasilun, seperti setara. Setara ni lurah kita ada kecek juga ni. Dan supaya kita kata Allah setara tu ya, bukan setara kek tedak dah. Setara ni mana mumasilun, kufuwan ni mana mumasilun. Maka tidak ada bagi Allah anak. Orang lain ada anak dah, manusia ataupun makhluk lain tu ada anak.
dan tidak ada bagi dia orang yang memberanakkan dia. Ini mana apa? Tidak serupa dengan Allah Ta'ala dah. Allah Ta'ala tidak ada anak. Allah Ta'ala tidak ada bapa. Allah Ta'ala tidak ada isteri. Nah, bini Allah tak sama dengan orang lain walau sikit abuk. Bagaimana kama qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu ayat lain, badi'us samawati wal ardi, indahlah Allah yang mengindahkan tujuh tala langit dan bumi. Anna yakulu lahu walad, macam mana nak ada bagi dia anak. Walam takul lahu sahibah, dan tidak ada bagi dianya isteri ataupun orang serupa dengan dia, kawan dengan dia. Wa khalaqa kulla syai'in, dan mengada ia Allah Ta'ala akan tiap-tiap suatu. 185 le bawah, 185 le bawah tu, surah yang pendek ini, yakni surah Qul Huwallahu Ahad, adapun surah Al-Ikhlas ni pendeklah, menetapkan keesaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, surah ni beritahu pada kita bahawa Allah tu As-Sa, Allah Ta'ala tu satu. Keesaan pada zat dan keesaan pada sifat ketuhanannya. Dan sifat-sifat dia pun tak serupa dengan sifat orang lain. Sifat Allah amat sempurna. Sifat orang lain kurang belakang. Orang lain kita sebut juga kuasa, ada kuasa lagi lah. Orang kata. Tapi kuasa lain tu tak sama dengan kuasa Allah. Ini masuk dalam kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah serupa dengan dia. Kalau orang lain mendengar, maka tak sama juga dengan mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam surah ni beritahu pada kita keesaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, As-Sa pada zat, dan keesaan sifat ketuhanan, As-Sa pada sifat. Mana sifat Tuhan tidak sama dengan sifat lain, dan sifat lain tak boleh nak naik serupa dengan sifat Tuhan. Kuat setengah mana pun tak sama dengan sifat Tuhan. Dan keesaan perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala pun orang lain nak tiru tak boleh rupa orang lain. Kalau dia buat rumah, buat besi, buat apa, semua ambil daripada perbuatan Allah Ta'ala, ambil daripada hak asalnya daripada Allah Ta'ala. Ni perbuatan dia pun tak boleh nak banding dengan perbuatan makhluk. Nak sebuah ketinggian. Kalau ni kita kata As-Sa pada zat, dalam sifat 20 tu. Dalam sifat 20 ada dia satu maudhu' keesaan. As-Sa Tuhan ni, As-Sa pada zat, As-Sa pada sifat, dan As-Sa pada perbuatan. Zat Tuhan pun As-Sa, sifat Tuhan pun As-Sa, dan perbuatan Tuhan pun As-Sa.
Tauhid kalau satu satu cara pula orang panggil tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma was sifat. Ada dok katuk gapo. Tauhid rububiyah maka kita pegang kata dok bela kita semua tu. Nah, Rabbu tu adalah Tuhan satu saja. Dan kalau uluhiyah kita nak buat amal ibadat ke apa, kena kepada Allah Taala satu ya. Dia dak minta lain kepada Allah Taala. Dan asma wa sifat dia. Nah, nama dia, sifat dia tu tak boleh nak banding pula. Ada gena dah kita pergi kata Allah Taala tu Maha Asa. Ada walau surah ni pendek saja. Surah ni pandai ya. Tapi melengkapi keasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Surah ini sebagaimana ia menetapkan dia demikian. Nah, surah ni dia menetapkan demikian. yakni menetapkan keasaan zat Allah, keasaan sifat Allah, keasaan perbuatan Allah. Ia juga memberi kesedaran kepada hati kecil manusia akan i'tiqad tauhid yang sebersih-bersih. Dan kita orang mukmin kena pegang i'tiqad wi kejak wi bersih molek, kata Allah Taala tu asa. Allah Taala tu satu. Perbuatan dia pun tak ada kena tupai orang, tak ada kena berkongsi orang. Dan kita nak ibadat dia pun kena ibadat ke Allah sah. Jangan duk campur dengan benda lain, jangan duk campur dengan amnat lain, kuasa lain. Nah, jangan duk campur dengan dengan kepercayaan yang lain daripada Allah. Ini baru orang tu mukmin semua. We ada dalam hati kecil kita. We ada dalam perasaan dan pegangnya kita tu jadi besar. Kalau segedenya kita hidup minta di Allah, tapi hidup pegang benda lain kata we ada amnat, ada kuasa, maka rusak dah iman. Tauhid tu rusak. Walau kita pegang tu benda molek, si malaikat mukarrabun. Kita pergi kata Tuhan kata malaikat kata duk jaga kita. Walau benar kita duk campur dengan Tuhan tu wali misal. Ni alam ni Allah Taala duk jaga, tapi ada lagi wali duk jaga. Tolong Allah. Ataupun qasi dengan Allah. Padahal wali malaikat tu orang molek, tapi kalau kita boleh campur dengan Allah pun, walau Rasul, walau Nabi, Tuhan nak berjaya satu perkara, kena Nabi tolong, kena Nabi bantu gapo sekalipun. Padahal Nabi tu gapo seorang manusia yang molek. Kerana kalau bab ketuhanan kita nyadawi kepada orang lain daripada Allah SWT. Tuhan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Taala. Nah, walau Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi apa, kalau bab ketuhanan jangan dawi ke orang lain. Padahal dia motu nabi-nabi, orang soleh-soleh belaka, orang baik-baik. Tapi kalau bab ketuhanan tak ada amnat boleh orang lain guna, dan tak ada kekuasaan yang duk pada orang lain. Ada. Ani gapo kita kena ada dalam hati kecil kita. Hak tu hak kita duk pegang kata tak ada sesuatu pun yang boleh bui bekas. Bui bekas tu mana?
boleh jadi satu benda melekat daripada Allah Ta'ala. Nah, bening kalau minta tolong Zohir ni tak apa, tolong akik kayu, minta tolong juga. Tapi kalau minta tolong nak senang perut, minta tolong nak berjaya kerja, lebih-lebih lagi hak duk minta tu mati dah. Nah, hak duk minta tu wali-wali tu mati dah, ataupun nabi-nabi tu sudah wafat dah, sudah mati lah. Kata kita duk minta nak jadi ubah, nak hilang penyakit, maka tu urusan Tuhan. Urusan Tuhan, kerjalah tu. Bila urusan Tuhan, maka hak Allah Ta'ala sah. Walau malaikat, walau nabi muqarrabun sekalipun, kita tak boleh nak apa? Nak percaya ataupun nak pergi dalam hati kecil, kata demo tu boleh win. Nah, tu baru minta ubah di Nabi Ilyas, minta berjaya kerja kita di Nabi Khidir, selamat kampung halaman kena wali tu wali ni, ada wali jaga kampung, ada wali jaga rumah, ada wali jaga hawi pun ada, wali kutub, wali gapo. Maka semua tu amanat Allah SWT. Tak boleh kita nak uwi kepada orang lain. Tu mana kita bertauhid kepada Allah, supaya dijadikan asas bagi ibadat kita. Bila kita tauhid, wa ibadat adalah kepada Allah Ta'ala. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak disembah dengan sebenar mereka kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sembah lain, sembah tu apa? Bukan semaya sembah. Waktu kita tak okey, no dak sembah tu ni. Weh, tak ada siapa semaya ke hatu. Sembah tu mana ibadat. Ibadat tu apa? Minta tu ibadat dah. Kalau orang tu duk minta di hatu, minta di keramat, berarti berarti orang tu beribadat kepada hatu dan keramat dah. Nah, kerana masuk dalam ibadat, padahal kita duk kata dah dalam ngucap tu tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Ta'ala. Kalau kepada Allah Ta'ala sembah bukan sungguh, bukan sembah dengan sebenar. Maka bila kita bertauhid penuh pesan ni, tauhid itulah jadi asas bagi ibadat kita. Bumi ibadat kita nya duduk situ. Dan bawaannya dalam alam kehidupan kita. Dan urusan duduk dalam hidup kita sehari-hari ini adalah kena bertauhid kepada Allah. Walau usaha gelepar cari makan kau ni pun su di Allah. Nah, su di Allah. Walau kita pandai bijak setengah mana pun su di Allah. Usaha tu kena usaha kerana jalan Allah Ta'ala atur kita. Maka dengan itu ia tidak akan memperhambakan dirinya melainkan kepada Allah semata-mata. Dan orang yang kenal Tuhan dan bertauhid kepada Allah, dia tidak memperhambakan diri dia melainkan kepada Allah semata-mata. Ada dia buat apa? Kerana Allah. Nah, semata-mata. Maknanya dia guna diri dia tu sebagai hamba Allah. Dan tidak bertumpu pada masa senang dan susah melainkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Walaupun ia senang, walaupun ia susah pun, kalau senang pun mari daripada Allah, kalau susah pun mari daripada Allah. Ni hati orang bertauhid. Nah, betul. Kalau rukun email kita dah baca, nah, mudah-mudahnya utung baik dan tu senang. Utung baik tu senang.
Untung baik, senang, kaya, sehat. Dan untung jahat, susah, sakit, sesak, semua daripada Allah. Tauhid naik kepada Allah Ta'ala. Ada kata senang tu mari daripada benda lain, dan susah mari pada benda lain. Kalau kita sakit pun mari daripada Allah. Dan kalau sia pun mari pada Allah. Ni mana? Sakit tu susah. Sehat tu senang. Mari pada Allah. Ni tauhid. Wisa. Jangan punya senang mari pada Allah. Punya susah mari lain pada Allah. Ataupun punya senang ni kita raja ni, gapo ni. Man orang tolong tu, gapo orang bantu. Bahawa susah Allah Ta'ala takdir dah kita susah sana kepada Allah. Bukan. Semua baik tak baik adalah tauhid kepada Allah. Mengesah kepada Allah Ta'ala. Serta tidak menjadikan kata memutus di dalam segala urusan hidupnya, melainkan hukum Allah, yang ialah menjadi punca bagi segala keadaan, kekuasaan dan ketetapan. Semua duk berlaku di atas kita semua. Dan urusan hidup kita semua berjaya tak berjaya. Mujur ke sia ke, nahah ke ataupun berjaya ke apa, semua kembali kepada hukum Allah Ta'ala. Nuklik kepada susunnya daripada Allah Ta'ala. Ni tauhid. Ni mana kita mengesah. Pendek kata, kani kiri belakang dapat, suk di Tuhan belakang. Kembali kepada hukum Allah, yakni kembali kepada qada dan qadar Allah, takdir daripada Allah, yang ialah menjadi punca bagi segala keadaan. Hukum Allah lah yang jadi punca segala keadaan. Keadaan kita nak sakit, nak berlaku, nak apa, kembali pada hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala susun siap berlaku. Tapi dalam adab kita kecek tu, kalau benda-benda tak molek, jangan duk sana sangat kepada Allah dalam kecek. Ada pun hakikat daripada Allah. Itu kalau sakit, Nabi Ibrahim kata apa? Dia kata, wa idza maritu fa huwa yashfi. Dan apabila aku sakit, dia sakit itu dia rojak pada dia sendiri, kembali pada diri dia sendiri. Tak ada kata apabila Allah aku sakit, dia tak sebut lah. Kerana ini adab. Gitu juga kita benda-benda tak molek. Dia tu, orang tu jadi lobe, jadi Allah, jangan kita kata, dia tu hewi lobe. Jangan dia kata lah, tu adab. Adab kita jadi sana. Ataupun tu hewi jadi, walau tu jadi, walau ni tak molek. Jangan dia sebut-sebut. Tapi kalau tanya mari mana? Semua untung baik dan jahat daripada Allah. Kita borang dia. Ini adab. Cara cakap kita. Tapi dalam etikot pengennya kita, walau gena-gena pun semua daripada Allah SWT. Tapi jangan buat kecek main lah. Ada juga setengah orang, gena pun tak main. Tak tahu, tu hai tak wis main. Tu hai tak tergede semaya. Tak ada adab. Kalau kata gena mau boleh pergi umrah, boleh pergi ke Mekah, tu hai tak gede. Tu tak apa. Kenapa benda molek? Tapi kalau benda tak molek, jangan kita buat sahih kecek main lah. Wah, kalau hati kita
Dok boleh jadi gitu gini mari di mana? Tu tak apa. Semua daripada Allah SWT. Ni dah nak lari kaki dosa kita tak molek tu naik atas kita buat sebut mai. Tu jahat adab dengan Allah SWT. Orang kata tak ada akhlak dengan Tuhan lah. Tak ada akhlak dengan Tuhan. Supaya kalau orang molek, kalau buat benda tak molek kita sebut-sebut pun tak ada akhlak dengan dia. Kita tak usah ada sebut-sebut lah benda tu. Tapi hakikatnya mari situ. Ada punya menanak masak tu tak apalah kita raya tu dia tu tukar anak tu pandai sungguh. Tapi dia tak masak tak usah ada sebut-sebut lah. Kayu pi tu boleh ada kayu pi basah tu. Ni akhlak. Akhlak tu pun kita kena ada adab. Baik kalau benda tak molek, jangan kita sana ataupun buat kecek main. Sana kepada Allah Ta'ala. Padahal hakikatnya semua hukum, kejadian, aturan semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kekuasaannya dan ketetapan takdir dia belaka. Tauhid yang demikian ialah asas yang awal pertama yang wajib diiktikadkan oleh hati seorang semasa lidahnya mengucap la ilaha illallah. Kita bertauhid kepada Allah Ta'ala macam ni lah. Itulah asas la ilaha illallah. Kalau kita dah kata tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, ni dia lah. Ni dah. Uya mula la ilaha illallah. Uya gitu gini mula keramat, mula hatu, mula jin, mula gapo. Pak kita tak boleh sebut ke jin. Sebut pun kena humi daripada Allah. Kalau orang tu masuk jin jadi sakit. Jin koda gapo? Zahir. Tapi hakikatnya nak jadi balah tu adalah daripada Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sedale-dale kita kena faham benar. Kalau zahir ke, alih gapo mudah-mudah yang kata tak ada orang sakit ku ni kerana goda le datuk tu. Kerana hatu tu salah zahir lah. Sekalipun ada gapo sebab tu tak ada gapo lah, kita kata sebab tu tak ada gapo, tapi semua huminya mari pada Allah. Inilah makna kita dah iktikad dalam hati kita semasa lidah kita mengucap la ilaha illallah. Ya iman ni lidah kena mengaku, hati kena tasdik, anggota pun kena patibat. Tu baru sempurna iman. Lidah pun mengaku. Kalau seorang itu lidah dia tak mengaku tidak Tuhan yang disembah oleh Allah, tak mengaku, tapi perbuatan dia Masya Allah mulai baik, tak sah juga iman dia. Kalau lidah saja mengaku la ilaha illallah, la ilaha illallah, semua lidah dia, tapi hati dia ada belakang, ada dengan keramat, ada dengan hatu, ada dengan jin, ada dengan atuk nenek, dengan kuakah tu, kuakah ni gapo. Walau lidah dia kata la ilaha illallah pun tak sah juga iman, kerana hati dia tak beriman. Ni iman nifaq, iman munafikun. Kalau hati iman, kaya hati tapi lidah tak mengaku, itu iman. Orang tak mengaku Islam supaya Abu Talib. Kalau kita kira kok perbuatan dia tu molek belaka kepada Nabi, bela Nabi, makan Nabi, difak Nabi, tolong Nabi, segala-gala serupa dengan orang beriman, bahkan lebih pada satu masa lebih pada orang beriman lagi. Sebab perbuatan Allah boleh dia buat, tapi mulut dia tajam kata la ilaha illallah, maka iman dia tak sah. Ataupun mulut la ilaha illallah,
hati dia pun tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Hati itu Tuhan hisap kan? Hati itu Tuhan juru hisap. Hati kita tak boleh hisap. Kita duduk di mulut dengan perbuatan ya. Kita boleh tengok. Ada pun hati hisabuhu ala Allah. Dia kata sungguh tak sungguh tu kita jangan duk baca dalam hati. Tapi kalau seorang itu hati dia iman, mulut dia pun duk kata la ilaha illallah, tapi tak semaya, tak puasa, tak buat sejik ke apa tak kenal. Nah, walau dia ngaku kata hati dia iman pun, berarti iman dia tak ada lah. Lepas tu dia dah kata hatiku cahaya penuh Tuhan satu. Cahaya pun hisab ala Allah. Cahaya sungguh kedak tu Allah Allah. Dia kita nak tahu kata hati dia kata cahaya tu dia royak ya. Kita tak boleh nak baca dalam hati. Nah, hisabu ala Allah. Apa kata la ilaha illallah, dipelihara darah dia, dipelihara gapo harta dia, dipelihara tubuh badan dia. Kita kena jaga supaya dengan orang Islam. Apa dia kata sungguh kedak? Dia kata tu sungguh kedak. Hisabuhu ala Allah. Hisab dia atas Allah. Nah, dan kalau kita tengok orang tu duk berulang alik kepada masjid, pergi pada masjid, maka kita saksilah bahawa dia tu adalah orang beriman. Pergi mana tak tahu. Hati dia pergi apa tak tahu. Hisabuhu ala Allah. Tuhan juga jaga. Ni dah kita pergi masjid pun mana tak tahu. Kita baca dalam hati. Itu salah kita. Nah, kitanya boleh ukur di mulut dia kata la ilaha illallah dan di perbuatan dia semaya tak tinggal cuk satu. Ni baca bingung dia duk mampu hebat pakai yang molek semaya tak tinggal duk kata pergi dengan tauhid dengan gapo hati tak molek dia ni weh. Kita nampak hati orang punya mana. Lepas tu Rasulullah ayat sendiri. Nah, Rasulullah tahu kata hisabuhu ala Allah. Dia kata ikhlas tak ikhlas kembali kepada Allah. Tapi kalau dia kata la ilaha illallah dengan lidah, lepas tu hati dia tu pegang tauhid sungguh kepada Allah, dan anggota dia pun kerja bagaimana yang Allah Ta'ala suruh, maka tu adalah orang yang beriman sempurna. Nah, orang ni lah orang yang beriman sempurna. Ucapan yang dikhanaki sentiasa disebut walaupun dengan hati. Nah, kalau dia sebut dalam hati pun jadi fadilat, jadi gapo, jadi kebajikan, jadi tauhid juga kepada Allah Ta'ala. Betul kalau kita boleh sebut dengan mulut tu mesti dah ada tanda kata dia tu Islam. Lepas tu kalau kita tak boleh sebut mulut pun, hati kita tu jangan terlupa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Utama sekali pun yang kita sakit tu. Yang kita sakit tu hak lain tu duk main, kecek main lah. Nah, kita berzikir la ilaha illallah. Kalau suk kita tak arak dengan mulut pun, hati kita tu sentiasa la ilaha illallah. Maka semua tu ada harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tauhid yang dimakian suci bersihnya sudah tentu diikuti oleh segala perbuatan dan sifat-sifat yang mulia. Orang kalau hati dia bersih sungguh, tauhid sungguh kepada Allah, tentu diikuti segala perbuatan. Waktu pun jadi semaya. Kalau dia tu tauhid sungguh dengan Allah, semaya pun dia tak kena orang suruh dah. Dan punya dia semaya pun semaya molek. Tak lupa gagak patu upai supaya patu upai cucah-cucah tedok. Hei ke apa? Kerana hati dia bersih. Tapi kalau hati dia tak bersih, walau dia semaya pun semaya main-main. Popak-popak sudah. Assalamualaikum, gelebah. Karena tu baik perak. Nah, tinggal perak. Tak ada nak buat pun jadi molek. Assalamualaikum.
Maya di rumah saya masjid pun tak apalah. Pakai sudah-sudahlah. Tak ada berasa dia tu dah menghadap Allah. We ada adab istighfar ke lepas pada dok. Cuma dia buat tu nak lepas-lepas. We baca dalam semaya apa? Mudah-mudah. Kerana bukan dia daripada hati yang suci. Dan begitu juga sifat-sifat mulia. Kalau dia hati bersih sungguh, tauhid sungguh pada Allah, dia suka sangat kerja sifat-sifat hak baik, hak Tuhan ni. Lemah-lemah, dah suka bantu orang, tak sombong dengan orang, manis muka, tu sifat hak Tuhan ni belaka. Hei, apa dia boleh buat Allah tu? Kerana hati dia tauhid dengan Allah. Hati dia hidup mati dia adalah lillah. Nawi kena dengan Tuhan. Bila nawi kena Tuhan, gilah ke mana-mana. Bila dia nak tolong orang kena tak kena apa, dia sah boleh tolong. Itu kita tengok. Setengah orang tu, kita apa mati mutu ke dah. Mutu mampus tengah jalan. Datang berhenti kena ada apa. Nak tolong apa. Dia tak kenal ni kita. Nah, begitu tengah daripada perangai orang Mami, orang Arab ada. Pas jalan ni, negeri Arab tu ya pada pasir. Kalau nampak orang berhenti kereta tepi jalan, nampak dia buka kepala kereta, bakal berhentilah kuat dia. Orang molek tu dia kecek orang molek. Orang molek tu berhenti tengah jalan gitu, habis. Kau tak ada tahu. Orang molek tu kita nampak. Nah, dia nampak kita berhenti tengah jalan. Ataupun di kedai di mana pun kalau nampak. Buka kepala kereta tengah jalan. Maka berhenti lah dia. Mari sore berhenti. Gapa nak minta tolong apa. Habis pi ke ni tali waya ada ni nak cah bateri. Ni kalau habis minyak, habis air gapa. Pakak batu baik. Kerana apa? Mari daripada tauhid dia kepada Allah. Tapi kalau tak tauhid, siap lah. Mati kereta tengah jalan, habis siapa? Ni bawa kelai. Ada orang minyak, ada apa dia. Siapa akhirnya ambil tua pula dah. Nah, pergi kau tu, ni. Na'udzubillah. Kerana apa? Hati dia tak ada pakai Tuhan. Tak ada bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak tubik sifat-sifat yang mulia. Tapi, apa sifat mulia? Sani, dia kena jadi lillah. Kerana Allah Ta'ala suruh. Ada juga setengah orang tak ada Islam. Tak ada Islam dengan agama Allah. Tak ada Islam dengan Allah. Tapi Masya Allah, baiknya, bersihnya. Kapung dia, negeri dia bersih malah. Tapi dia buat tu bukan lillah. Bukan dia nak cari kereta Allah. Dia nak cari kereta yang orang sebut dalam berita kata kapung ni baju, kapung ni molek. Maka tak sah tujuh tu dengan iman dia. Dia buat. Kadang-kadang kita boleh tiru. Allah kapung tu bukan orang Islam. Tapi bersih, bau sedap, orang baik, perangai molek. Tapi dia tak ada su' lillahi ta'ala. Maka akhirnya cuk sekat tu dah. Habis sekat tu. Bila habis dunia, habislah kebaikan dia. Kerana dia tak ada ujadi lillahi ta'ala. Yang bertauhid kepada Allah. Nah, dia buat sifat-sifat mulia ialah kerana Allah. Mana tah dunia pun orang sebut. Allah kapur ni moleknya, bersihnya, teraturnya. Masjid ni dah. Boleh semaya sebenar, boleh gapo. Akhirnya dia buat tu kerana Allah, ada pahala di sisi Allah. Kerana undang-undang perbuatan Allah telah menetapkan bahawa i'tiqad, ada kepercayaan mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang sangat berkesan kepada bawahan dan amal perbuatannya. Nah, semua kena pegang kata semua kembali kepada Allah yang mempunyai kuasa, dan kesan-kesannya semua adalah mari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka baik buruk yang terdapat pada bawaan amalan dia, kerja dia, perbuatan seseorang adalah berpunca dari baik buruknya akidah kepercayaan. Orang duk berjuruh tak berjuruh,
Nah, molek tak molek, bunyinya mari daripada pegangnya dia. Kalau orang tu percaya sungguh kepada Allah, dia buat kerana Allah Ta'ala sungguh, pergilah ke mana-mana pun duduk dalam kebaikan saja. Tapi kalau dia bukan kerana Allah, dia buat kerana siapa? Kalau buat kerana ketua dia, dapat ketua dia baik. Boleh belakang ketua, dia buat tak baik. Tapi orang buat kerana Allah, walau pergilah ke Bakar, pergi ke Mekah, pergi ke mana, apa semua, dia duduk bersama Allah semua. Ini beza di antara orang bertauhid dengan orang tak bertauhid. Nah, ada setengah orang duduk di rumah, keluar molek, pakaian molek, semaya tak tinggal, tapi punya dia musafir, jauh pada keluarga dia, jauh pada masyarakat Islam dia, lalu mula buatkan keluar, mula tak semaya. Kerana perbuatan dia tu bukan tujuan lillah. Bukan kerana Allah. Kalau kerana Allah, walau pergi ke mana-mana pun kena jaga. Nah, ibadat kita, Allah bersama kita. Tapi kalau dia buat kerana labo, kerana masyarakat, kerana orang ramai, kerana nak puji manusia, boleh lepas ke jauh sikit jadi ke lain lah. Lucu dah. Nah, kebaikan dia. Kerana hati dia tidak bertauhid, tidak mengesahkan tujuan dia kepada Allah Ta'ala yang satu. Ini ialah gapo di antara kesimpulan dan ataupun pengajaran yang ambil daripada surah yang pendek. Surah ni pandai saja, tapi besar ajaran dia telah bak akidah sebagai asas agama dan asas bagi hidup manusia. Nah, Tuhan tidak jadikan jin dari manusia melainkan supaya beribadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin manusia melainkan supaya beribadat, mereka itu akan takut. Ibadat ni, bumi ibadat sekali ialah akidah, tauhid kepada Allah Taala. Kalau tak ada tauhid, buatlah amal gena-gena dia lucu. Pasal ni lah, kau duduk rumah kali ngagu ni semaya molek. Dagi jauh sikit, tukar. Nah, duduk dalam sangkung Islam, dia jadi Islam. Bahawa dia pergi masuk dalam sangkung bukan Islam, dia jadi pesan lain. Oh tu, kita dah tak kenal nampak rupa dia tu dalam ramah. Hakino tak ada kelubang. Dia dah tu. Kerana dia bukan dia bertauhid kepada Allah. Kalau bertauhid, dia pergi ke mana-mana pun tak perlu. Kerana tauhid ni duduk dalam hati. Ni adalah di antara gapo dia buat pengajaran yang boleh ambil daripada surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu. Kemudian di antara pengajaran lagi, iaitu dalam surah ni mengisbatkan sifat sempurna bagi Allah. Semua Tuhan ada bila ahadun samadun lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat kamalah, sifat sempurna. Tu kita dah ngaji dalam sifat 20 kata. Sifat wajib bagi Tuhan tu ada banyak mana. Kita kata amat banyak. Orang mana amat banyak? Tiap-tiap sifat kesempurnaan. Nah, tiap-tiap sifat kesempurnaan wajib bagi Allah SWT. Dan sifat yang mustahil atas Tuhan banyak mana? Amat banyak. Iaitu tiap-tiap sifat kekurangan. Kalau tak molek tu, Tuhan tak bersifat. Kalau molek, Tuhan bersifat. Maka dalam surah ni, dengan secara umum, pecah tu baik daripada surah ni, segala sifat kesempurnaan. Dan satu. Nah, mana lebih kuasa, amnak ke apa, kembali kepada dia semua. Dan bila dia orang lain berhajat kepada dia, dalil kata dia Allah tidak ada kekurangan walau sikit abu. Jadi sarah boleh panjang lagi. Nah, boleh panjang lagi. Ada ulama-ulama doa. Kesimpulan tu dia ada colek ambil daripada Al-Quran, daripada surah Al-Quran.
Dan yang kedua, menafikan sifat kekurangan daripada Allah. Mana orang menafi? Lam yalid, tak beranak. Walam yulad, tidak diberanakkan dia. Walam yakul lahu kufuwan. Itu tolak Allah. Orang tak molek kena tolak daripada Allah. Orang molek isbat kepada Allah. Nak isbat, nak apa? Isbat kena melalui ajaran daripada Allah. Dan Allah Ta'ala isbat, maka amanna, berimanlah buat kami. Lama tu, kena Tuhan kata lah ni tak so ni. Tu selegak lah. Dah Tuhan kata, iman lah dah. Jangan dia kata, tak so Tuhan nak kata lah, tak so Tuhan nak royak lah ni, tak so sifat Tuhan lah ni. Jangan kata, kena iman. Mana dia walah mana, wallahu alam, ada yang munasabah, yang layak patut dengan Allah. Dan begitu juga, oleh kekurangan pada Tuhan tolak kekurangan, maka kita pegilah dalam hati kata Tuhan tak bersifat dengan kekurangan. Dan yang ketiga, tidak ada bagi Tuhan bandingnya. Bandingnya kita tak boleh. Tak ada siapa pun yang ada kelebihan yang boleh banding dengan Allah Ta'ala. Jangan kata lah gagah sungguh, kuasa sungguh, super Allah. Tak ada. Tak ada. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah. Tak ada bandingnya dengan Tuhan. Ada. Dan Tuhan pun tak boleh nak bandingnya dengan makhluk, dan makhluk pun tak boleh nak bandingnya. Dan selaginya tak ada seimbang dengan dia. Setara dengan dia. Seimbang mana sama tinggi, super tak ada. Allah Ta'ala nafi, kerana itu adalah sifat kekurangan yang Allah Ta'ala tidak bersifat. Lepas tu lagi dia kata Allah asa pada zat. Zat dia asa pada sifat Tuhan. Tidak ada orang lain boleh pakar dengan sifat Tuhan. Kerana sifat Tuhan hak Tuhan. Ni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Kalau ilmu pesan sebut baru-baru ni uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Hak tu lah. Dengan hak kita dalam kitab Jawi kata asa pada zat, asa pada af'al dan asa pada sifat. Tapi orang kalau kita tak faham jadi balas cik bet. Jadi apa tak biasa dengar lah ni. Tak biasa dengar, dengar lah. Ya ilmu ni dua rasa. Yang pertama kita biasa dengar dah. Bila kita mengaji, kau tambah kejar. Dan yang kedua, ilmu yang kita tak biasa dengar. Bila kita mengaji, kita boleh tahu. Ni dah juga setengah orang. Aku tak biasa dengar lah ni. Tak biasa dengar. We boleh ada ilmu kita. Ya banyak lagi. Ilmu Allah Ta'ala nak ajar manusia tu banyak lagi. Lepas tu bila kita tak biasa dengar, jangan kita tolak, jangan kita tosif faham. Ada juga setengah orang, pergi ngaji gini. Ngaji duk dengar seumur dah. Tak apa. Sebagai peringatan kepada kita. We lebih kejap lagi. Kalau tak biasa dengar, menambah ilmu. Maka dalam surah ni, di segi akidah pegangan kita adalah untuk mentauhidkan kepada Allah. Allah tak boleh nak buat banding, dan jangan kita duk pegang kekuasaan orang lain serupa dengan kuasa Allah. Dan jangan kita ambil sifat Allah hidup tak tahu orang lain. Pewisia penyakit, sakit, susah, payah, semua tu adalah mari daripada Allah. Atau kita hidup tak atau mari pada datuk ni, maka rusaklah tauhid kita. Nauzubillah. Maka kita minta jauhlah daripada sifat atau pegangan yang salah. Allahumma arinal haqqa haqqan wahdina ittiba'ah. Ya Allah, nampaklah kepada kita hak sebenar, nampak benar, dan hidayahlah kepada kita boleh turun. Dan nampaklah benda-benda salah, rasa salah, dan hidayahlah kepada kita boleh menjauhkan dia. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.